صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك يا الله. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sekalian jemaah muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, ayahanda bonda, adik kakak yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hingga ke saat dan detik ini Allah Ta'ala masih lagi beri kepada kita peluang untuk meneruskan kehidupan. Mudah-mudahan di permulaan tahun yang baharu miladiah ini Allah Ta'ala menambahkan kebaikan di dalam kehidupan kita, dan Allah Ta'ala memperbaiki seluruh urusan kehidupan kita supaya menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelum ini. Allahumma amin. Kita sambung pengajian kitab kita Risalatul Muawanati wal Muzaharati wal Mu'adhirati lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah lil Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Berkata Al-Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, kenikmatan salat malam ini tidak dapat dirasakan melainkan setelah mencicipi, yakni melalui kepayahan dan penderitaan, kepahitan di dalam bangun malam tersebut. Sebagaimana perkataan Utbah Al-Ghulam, aku telah bersusah salat malam selama 20 tahun
Sesudah itu barulah aku rasakan kenikmatannya selama 20 tahun. Baik. Jadi masih lagi pada membicarakan tentang salatul lail. Salatul lail. Jadi kata Imam Al-Haddad, bagaimana seseorang itu diberikan oleh Allah Ta'ala kesedapan, kelazatan di dalam ketaatan dia kepada Allah. Dia tidak dapat melalui setelah merasakan keperitan, merasakan kepayah, jerih payah. Nah, inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah kata wala nahdiyannahum, barang siapa yang berjihad, barang siapa yang berusaha untuk memperbaiki jalan kami, lanahdiyannahum subulana, nescaya kami akan memberikan petunjuk kepada dia tu supaya dipermudahkan jalan untuk mencapai redha. Jadi tidak dinafikan untuk mendapat sesuatu kelazatan di dalam ketaatan kita kepada Allah, sudah semestinya kita perlu melalui ataupun menempuhi perjalanan mujahadah, riyadhah nafsu dipanggil. Mujahadah lawan kehendak nafsu kita yang tidak inginkan kebaikan. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang berjihad, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Dan jihad yang sebenar-benar adalah jihad menentang segala keinginan nafsu, syahwah yang dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam diri kita. Maka inilah sebenar-benar jihad yang lebih besar. Kerana tidak mungkin seseorang itu mampu untuk berjihad di jalan Allah kecuali setelah mana dirinya sendiri mampu untuk berjihad melawan segala kejahatan-kejahatan nafsunya. Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Adakah kamu tidak melihat bagaimana manusia yang menjadikan nafsu-nafsu mereka itu, hawa nafsu mereka itu sebagai ilahahu hawah, Tuhan kepada mereka. Nah, jadi orang yang turut dengan kehendak nafsu dia, orang yang sentiasa akur dengan segala kehendak keinginan syahwah dia ni, seolah-olah mereka itu sebenarnya telah menjadikan nafsu itu sebagai Tuhannya. Bahkan setengah daripada ulama dia mengatakan, hendaklah kamu menghancurkan, memusnahkan, meleburkan segala berhala-berhala yang ada di dalam diri kamu. Apa yang dimaksudkan berhala di sini? Yaitu nafsu-nafsu jahat yang dimiliki oleh diri kita. Maka setelah mana kita melawan keinginan nafsu kita, maka ketika itulah baru kita ni dikatakan bertuhan dengan Tuhan yang esa. Maknanya tidak tunduk, tidak patuh, tidak akur dengan segala keinginan syahwah. Nah, sedangkan mereka yang bertuhankan dengan syahwah mereka, ketika itu iman dan juga ilmu yang diketahui oleh dirinya tidak mampu membimbing, tidak mampu untuk mendorong diri dia ke arah kebaikan. Bahkan ilmu itu juga menjadi hujah ke atas diri dia untuk menyesatkan diri dia. Wal-'iyazu billahi min zalik. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bermohon kepada Allah dengan suatu doa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yaghsha. Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat,
Jadi sedangkan apa yang kita tahu, ilmu itu sudah pastinya ada manfaat, sudah pastinya ada kebaikan, sudah pastinya akan mendorong manusia ini ke jalan kebaikan. Tetapi ada juga sebahagian orang yang memperolehi ilmu, yang diberikan oleh Allah kepadanya ilmu, tetapi ilmu itu tidak membimbing hatinya ke arah kebaikan, bahkan ilmu itu telah menyesatkan diri dia. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ilmu yang tidak memberi manfaat, ilmu yang mendatangkan kemudaratan. Boleh jadi satu orang itu dia mengaji, akhirnya dia jadi orang yang telah menjualkan ilmu dia kepada perkara-perkara duniawi. Itu boleh terjadi sahaja. Ataupun dia mendapat ilmu semata-mata untuk dia berdebat, untuk dia berhujjah, untuk dia menghina orang yang lebih rendah daripada kedudukan dirinya. Maka termasuk jugalah yang kita kata orang yang menjadikan nafsu mereka itu sebagai Tuhan, mereka yang punya ilmu, tetapi ketika ilmu yang dimiliki olehnya tidak mampu membimbing dirinya, bahkan nafsulah yang memerintah, yang menguasai, yang mendorong diri dia dan menjadikan ilmu yang dimiliki olehnya sebagai jalan ke arah kebinasaan. Wal'iyazu billahi min zalik. Sebab itu kata Al-Imam Ibn Ruslan di dalam matan zubatnya, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'mala mu'azzabun qabla ubbanil wahsan. Adapun orang yang alim itu bi'ilmihi la ya'mala, dengan ilmunya dia tidak beramal, mu'azzabun, diazab oleh Allah Ta'ala di negeri akhirat kelak, qabla ubanil wasan, sebelum daripada Allah Ta'ala mengazab mereka yang menyembah berhala. Menunjukkan kepada kita bahawasanya satu kecelakaan bagi orang yang jahil ketika mana mereka melakukan dosa dan maksiat, dan 1000 kali kecelakaan dan juga kebinasaan bagi mereka yang alim yang telah melakukan maksiat. Kerana apa? Kerana orang yang jahil itu boleh jadi mereka melakukan maksiat dengan sebab kejahilan yang dia miliki, yang dia tidak ketahui. Tetapi seorang alim yang melakukan suatu kejahatan, suatu kemaksiatan, suatu dosa dan sebagainya, dia melakukan maksiat dan dosa itu dalam keadaan yang dia sedar bahawasanya perkara tersebut perkara yang dilarang, perkara tersebut perkara yang dimurkai oleh Allah. Maka maksiat dia kepada Tuhan dengan ilmu yang dia miliki, 1000 kali kecelakaan dan 1000 kali kebinasaan dibandingkan dengan satu orang yang jahil yang melakukan kejahatan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, seperti mana yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, bagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memberikan kepada kita panduan bagaimana cara untuk kita ni boleh bangkitkan diri kita untuk berjaga pada waktu malam. Jadi jalanan mujahadah ini jalanan yang perlu ditempuhi oleh setiap orang. Jadi setengah daripada ulama dia sebut jiwa kita ni, hati kita ni perlu dididik. Dan di antara didikan itu kita memasukkan ke dalam hati kita ni rasa kecintaan kepada Tuhan. Jadi sesuatu ibadat, sesuatu ketaatan, apabila adanya rasa cinta dalam hati, dia akan merasa ringan. Dia tidak akan rasa berat, dia tidak akan merasa pahit.
Memanglah kita kata pada permulaan kita nak bangun malam, kita nak baca Quran, kita akan berhempah pula dengan nafsu kita. Nafsu kata tak payahlah, sedap tidur, tak payahlah, sedap dengar lagu, tak payahlah, sedap buang. Nafsu kata gitu. Nah, tapi iman membisikkan kepada kita, malaikat membimbing rohani kita, sebab khatir itu terbahagi kepada dua. Khatir ni makna lintasan yang duduk berbisik di hati kita. Ada khatir minallah yang daripada malaikatul muqarrabin, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, yang sentiasa membisikkan kebaikan, yang menyeru pada hati manusia ni supaya buat baik. Dan adanya waswas daripada syaitan, sebab hati itu umpama seperti medan peperangan, medan yang luas, peperangan di antara ilham daripada malaikat dan juga bisikan waswas daripada syaitan. Jadi kedua-duanya saling berperang, saling mengambil kesempatan, right? Maka ketika itulah kita ni sentiasa berbolak-balik hati kita, nak ikut yang mana, nak buat ataupun nak tinggalkan, nak tinggalkan ataupun nak buat. Jadi bila kita melalui jalan yang mujahadah, kita riadah nafsu kita, buat sabar kita kata. Maka kita masukkan perasaan cinta, mahabbah, cinta kepada Allah, pandang kepada rahmat dia, pandang kepada keampunan dia, pandang kepada penglihatan dia, nazrah Allah kepada hati kita. Maka ketika tu setiap ketaatan yang kita buat, kita bangun malam kerana cinta, kita baca Quran kerana cinta, kita mengajar kerana cinta, kita mengaji kerana cinta. Kerana tujuan kehidupan kita ni nak kejar cinta Allah, nak dapat redha Tuhan, nak dapat kemaafan Allah. Jadi itu salah satu daripada cara yang kita boleh lakukan nak didik jiwa kita ni, nafsu kita ni, supaya buat dengan rasa senang hati, tidak buat dengan rasa berat hati. Walaupun kita kata pada permulaan itu memang ada rasa berat dalam hati kita. Sama macam keadaan kalau seseorang itu nak melakukan satu-satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia bimbang ada perasaan riak yang bersarang dalam hati dia, timbul rasa ujub, timbul rasa riak. Kita mari dalam satu majlis yang ramai orang, lepas tu tiba-tiba kita nak sembahyang sunat misalnya, dalam masjid ni, jadi hati ni duk berbisik, mu sembahyang ke orang tengokmu lebih pada orang. Maknanya masa tu dia mari bisikan-bisikan, nama mari riak dan sebagainya. Maka jangan kita pedulikan perasaan-perasaan khatir-khatir yang waswas tersebut, tetapi qasatkan hati kita, tujukan hati kita sebenar-benarnya kita nak cari redha Tuhan, kita nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perasaan riak tu nak mari selepas pada tu apa, jangan bicara, jangan duduk layan. Betulkan hati kita dengan Allah, betulkan tujuan ibadat kita kerana Allah. Maka di situlah kita akan dapat keikhlasan. Sebab nak dapat hakikat sebenar-benar ikhlas ni bukan satu perkara yang mudah. Nak buat tu memang pertama sekalinya dia rasa terpaksa. Kita nak istiqamah mari masjid berjemaah, tiba-tiba nak berubah. Memang orang kata macam-macam, suara manusia ni jangan kita hiraukan dengan suara orang. Sebab itu ada satu kisah yang boleh dijadikan sebagai i'tibar, pengajaran. Bagaimana kisah Luqmanul Hakim dengan anak dia. Luqmanul Hakim ni satu ketika dia telah musafir dengan anak dia dengan menaiki seekor kuda, seekor himar ketika itu. Jadi Luqmanul Hakim kata, anak duduk ataslah, biar ayah duduk bawah. Berjalan kaki lah dia. Anak dia duduk atas himar, lepas tu ayah duduk bawah. Siapa di satu perkampungan ataupun tempat perkumpulan manusia,
Orang pun duk cakap, Allah kata anak kepada dia gini lok ayah duk jalan kaki, anak duduk atas kuda, atas himar, atas keldai. Oh, lalu bila Luqmanul Hakim mendengar perkataan orang kata gitu, ginilah anak dia kata, abah duduk kata biasa saya jalan. Jadi bila sampai di satu tempat perkumpulan manusia yang lain, mereka pun berkata, dia kata kepada Luqman, dia kata apa punya ayah ni, ya dah? Anak duduk bawah, ayah naik atas keldai. Jadi tak kena juga. Hak pertama tak kena, hak kedua pun tak kena. Akhir sekali apa yang berlaku? Dua-dua naik atas himha. Jadi bila dua-dua naik atas keldai itu, dia pun lalulah satu tempat perkumpulan manusia. Jadi manusia di situ tidak senyap juga mulut mereka. Apa yang dia kata? Dia kata, Allah tererti sia kau binatang itu, zalim sungguh, nak aku naik dua-dua atas keldai. Tak kena juga kata. Jadi naik seorang, salah seorang pun tak kena, naik dua-dua pun tak kena. Akhir sekali ke apa? Dua-dua turun jalan kaki, lepas tu bawa keldai. Bila berjalan, sampailah di satu tempat. Manusia berkumpul, dia berkata, bila orang ni bawa saja keldai, tak naik. Sedangkan keldai itu untuk ditunggang. Apa faedah bawa keldai? Tak kena juga. Jadi manusia ni kadang-kadang ada benda semua hak tak setuju di hati dia. Maka jangan kita cari redha dia, tapi kita carilah redha Allah. Nescaya kita akan mendapat keredaannya. Baik. Jadi di antara perkataan ataupun di antara yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, sebab-sebab yang membantu untuk diri kita ni bangun untuk berqiyamul lail, di sana dia ada dua sebab yang zahir dan juga sebab yang batin. Sebab yang zahir adalah kita menjaga jasmani kita, tubuh kita yang zahir ini, di antaranya tidak terlalu banyak memakan ataupun tidak terlalu banyak makan pada waktu malam. Kerana orang yang terlalu banyak memakan ataupun makan pada waktu malam ini akan memberatkan jasad dia untuk bangun. Kemudian tidak melelahkan diri dengan melakukan perbuatan yang berat di siang hari dan menyebabkan kita terlalu keletihan. Kemudian tidur kailulah. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, menjauhi segala dosa-dosa. Kerana apa? Kerana dosa itulah yang menyebabkan beratnya rohani kita ni untuk qiyam, untuk bangkit pada waktu malam. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, untuk hal-hal yang membantu dari segi batin, di antaranya adalah kebersihan hati kepada kaum muslimin, bersih dari bid'ah dan berpaling dari yang tidak berguna dari dunia. Ini yang payah. Dalam hati kita tu perlu pelihara segala perasaan-perasaan yang tidak baik terhadap saudara se-Islam dengan kita. Sama ada perasaan hasad, perasaan dengki, perasaan sombong dan sebagainya. Kerana itu juga akan menyebabkan payahnya rohani kita ni daripada bangkit untuk qiyamul lail. Di antaranya lagi adalah mengetahui keutamaan qiyamul lail seperti mana yang kita bicarakan. Dan di antara pendorong paling mujarab untuk itu, yakni untuk membangkitkan diri kita ni bangun pada waktu malam, adalah cinta kepada Allah, mahabbatullah, cinta kepada Allah, dan kekuatan iman bahawa bila dia bersolat bererti dia bermunajat kepada Tuhannya, bahawa dia hadir di depannya dan menyaksikannya, maka munajat ini membuatnya solat dengan lama. Bahkan Abu Sulaiman rahimahullahu ta'ala berkata, yakni Abu Sulaiman Ad-Darani, orang-orang yang salat malam pada malam-malam, mereka lebih merasakan kenikmatan daripada orang-orang yang bermain dalam permainan mereka.
Dan kalau bukan kerana malam, nescaya aku tidak ingin tinggal di dunia. Bagaimana cemburunya para salaf, para ahlillah di dalam ketaatan dia kepada Allah. Bahkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Inna fil laili la sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha fiha khairan illa atahu iyyah wa zalika kulla lailatin." Sesungguhnya di malam hari ada satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim mendapatkannya dalam keadaan memohon kebaikan dari perkara dunia dan akhirat kepada Allah padanya, kecuali Allah memberikan apa yang diminta itu kepadanya, dan hal itu berlaku pada setiap malam. Ini seperti mana yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali, bagaimana cara kita ni nak membahagi-bahagikan malam. Jadi malam tu kita kata selepas daripada masuknya waktu maghrib lah, ataupun selepas isyak tu waktu malam bermula lah. Jadi dalam waktu malam tu bagaimana para ulama, para salafus salih ni mereka membahagi-bahagikan waktunya untuk munajat kepada Allah. Jadi menghidupkan malam terbahagi kepada beberapa tingkatan, ada beberapa martabat. Yang pertama, menghidupkan keseluruhan malam. Kesemua malam itu diisi dengan kebaikan, diisi dengan ketaatan, diisi dengan pengajian, diisi dengan zikir, diisi dengan selawat, diisi dengan baca Quran, diisi dengan sembahyang. Maknanya sepanjang malam itu memang dia melakukan ketaatan dan juga kebaikan. Inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin, khalifah bagi sekalian umat Islam yang kedua, menghidupkan sepanjang malam itu dengan ketaatan. Sehingga kalau dia tersengguk mengantuk, dia akan mengambil air yang diletakkan di sebelahnya untuk menyegarkan semula matanya. Makna dia duduk bersipuh dengan Tuhan sepanjang malam. Setelah mana dia menyelesaikan hak-hak urusan-urusan dia dengan manusia yang lain. Jadi hak ni paling tinggi sekali kita kata. Yang kedua, menghidupkan setengah malam. Mana kalau yang pertama tadi hak lebih dahsyat, sepanjang malam itu diisi dengan kebaikan, ketaatan, ibadat dan sebagainya. Yang kedua ni dia menghidupkan setengah daripada malam. Ini juga diriwayatkan dari beberapa orang salaf. Jalan terbaik untuk cara ini adalah tidur sepertiga malam dan seperenam yang akhir darinya. Jadi tidur sekejap, kemudian bangun, dan sebelum waktu subuh tu tidur pula sekejap. Yang ketiga, menghidupkan sepertiga malam, separuh daripada setengah. Tidur di setengah malam yang pertama dan seperenam yang akhir. Dan inilah cara Nabi Allah Daud alaihi salam, seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Apa kata Nabi? Ahabbus salati ila Allah salatu Daud, wa kana yanamu nisfal laili wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu. Solat yang paling Allah cintai adalah solatnya Nabi Allah Daud alaihissalam, di mana beliau tidur di setengah malam. Jadi dia tidur dulu lepas isyak, tidur, bangun sepertiganya, kemudian bangun sepertiga daripada malam, kemudian tidur pula pada seperenam malam, sebelum daripada masuknya waktu subuh, rehat sekejap. Itu cara ibadat Nabi Allah Daud alaihi salam. Tidur di akhir malam lebih baik sebab ia akan menghilangkan bekas mengantuk dari wajah di pagi hari dan akan mengurangkan kepucatan wajah disebabkan kekurangan tidur. Jadi maknanya sebelum daripada bangun untuk sembahyang subuh tu, sembahyang fajar tu, tidur sekejap. Tidur sekejap supaya menyegarkan balik badan. Mana dia dah bangun lama dah. Kalau kita buat jadual kat mungkin depan isyak,
pukul 10 ataupun 9.30 lepas semaya dah. Tak ada kerja lain dah, tak ada urusan apa dah. Tidur, maknanya mengikut kesesuaian kita lah. Tidur mungkin bangun pukul 12, beribadat hingga sampai pukul 5 misalnya. Kemudian pukul 5 mungkin lelak sekejap sebelum daripada masuk waktu subuh 10 minit dan sebagainya, bangun untuk buat persiapan untuk sembahyang subuh. Itu juga salah satu daripada cara untuk kita menghidupkan malam. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud alaihi salam. Kemudian yang keempat, menghidupkan 1/6 atau 1/5 malam. Hak ngujung kita kata. Yang paling utama dari cara ini adalah dilakukan di setengah yang akhir. Sebahagian dari mereka berkata yang paling utama adalah 1/6 yang akhir. Mana kita tidur dulu, kita bangun pukul 3 pagi ke, pukul 4 pagi ke, untuk menghidupkan malam dengan ibadat. Ini biasa yang kita lakukan hingga fajar lah. Kemudian yang kelima, tidak memperhatikan semua ini kerana boleh jadi hal ini sulit ataupun sukar, berat baginya. Jadi hak pertama, jaga sepanjang malam pun tak mampu, jaga separuh malam pun tak mampu, jaga suku malam pun tak mampu. Yang keempat, hidup 1/6 atau 1/5 malam pun tak mampu. Yang kelima, hak lebih sedikit daripada 4 keadaan tadi. Lagu mana? Ada 2 cara yang boleh dilakukannya. Pertama, menghidupkan awal malam sehingga rasa mengantuk tu mari. Ini macam yang kita sebutlah. Salatul lail itu bermula selepas daripada selesai kita sembahyang Isya. Jadi sembahyang ba'dal Isya, sembahyang apa sahaja sembahyang sunat yang kita lakukan selepas sembahyang fardu Isya, maka sembahyang itu dinamakan dengan salatul lail, sembahyang malam. Jadi hal ni boleh juga. Maknanya kita baca al-mulk dulu ke, mana sebelum daripada kita tidur tu kita sembahyang sunat witir ke, kita sembahyang sunat taubat ke, sembahyang sunat hajat ke, selesai awal-awal sebelum daripada kita jenera. Maka boleh juga. Ataupun kita buat sampai kita rasa mengantuk. Dan kebiasaan daripada orang tua kita pun memang ada setengahnya begitu. Lepas isyak tu kan, dia mengaji sekejap, semaya tu, wisudah ke yang patut, lepas tu kan tak adalah, lena lah. Sebab itu kadang-kadang setengah orang bila dah masuk usia 50 tahun dan sebagainya, tidur pun kadang-kadang tak berapa nak lena. Banyak faktor lah kita kata, mungkin sebab penyakit dan sebagainya. Tapi dari sudut kebaikan yang kita boleh pandang, yang kita boleh ambil di sini, itu sebenarnya Allah Ta'ala nak membiasakan diri kita tu supaya dekat dengan dia, supaya hampirkan diri kita ni dengan dia lebih banyak. Kurangkan waktu kita bersedak di atas tilam. Kalau mereka yang ingin mengambil hikmah daripada perkara yang berlaku, dia akan rasa begitulah. Kalau orang tak usah ambil hikmah, orang tak usah ambil kebaikan, dia kata kita ubah lah, kita lepih lah lagu mana biar jenera, biar tak kabar dulu. Maka kadang-kadang benda tu sesuai dengan usia dan umur kita tu. Maknanya Tuhan nak tunjuk sesuatu kepada kita tu, Tuhan nak dorong ke hati kita tu ke arah kebaikan, supaya banyak munajat dengan dia tu daripada bersedap-sedapan di atas tilam dan sebagainya. Itu hikmah yang perlu kita ambil, ya dah. Baik. Jadi mudah nak bangun, maksudnya setengah orang payah nak bangun, tak cakap kunci je kiri kanan depan belakang. Jadi je nak bangun kiamulan. Tuanya duduk je deku dan sebagainya. Baik. Maka cara ini sedikit bila bangun maka sembahyang, bila tidak maka terus tidur. Cara ini sedikit payah dan susah, dan ini juga cara yang dilakukan oleh sebahagian salaf. Jadi cara maknanya kita buat sampai mengantuk, kemudian rehat, bangun, sambung. Gitulah keadaan. Dalam Sahihaini dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma kunna nasha'u an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musalliyan min al-laili illa ra'ainah
wa ma kunna nasha'u an narahu na'iman illa ra'ayna. Kami tidak berkehendak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di malam hari kecuali kami melihatnya. Maknanya kami ada satu malam kami tak berniat pun, tidak berhadap pun nak memerhatikan Nabi ini bangun pada waktu malam, tetapi kami melihat Nabi sedang melakukan keadaan tersebut, sedang melakukan sembahyang malam. Lalu dalam satu ketika yang lain pula, kata Anas bin Malik, kami tidak berkehendak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di malam hari kecuali kami melihatnya baginda berada dalam keadaan sedang ketiduran. Jadi ini adalah satu petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga adalah hikmah daripada Nabi tidak memberati umatnya agar diwajibkan bangun pada waktu malam. Jadi Rasulullah, para anbiya, para nabi, para rasul alaihi wassalam memang qiyamul lail itu menjadi suatu kewajipan yang wajib mereka kerjakan. Tapi Nabi melakukan satu-satu ketaatan sehingga tidaklah sampai satu tahap yang menyebabkan turunnya wahyu untuk mewajibkan umat dia ni melakukan perkara yang sama. Itu hikmah daripada orang panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmahnya Nabi ni begitu. Begitu juga dalam keadaan sembahyang tarawih kita tengok. Jadi pada malam pertama sahabat ni keluar sembahyang bersama-sama dengan Nabi. Malam kedua pun keluar. Malam ketiga sahabat tu tunggu Nabi, mana Nabi tak keluar-keluar. Maka ketika tu Nabi beribadat di rumahnya secara sendiri. Kenapa Nabi lakukan perkara tersebut? Kerana Nabi bimbang apabila baginda keluar lagi pada malam yang seterusnya, Allah Ta'ala akan turunkan wahyu untuk diwajibkan sembahyang tarawih ini, sembahyang di bulan Ramadan, salatul lail ini ke atas umatnya. Jadi beratnya hati Nabi ini melihat umat dia ni dalam keadaan yang susah dan sebagainya. Baik. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu biasa sembahyang malam sekuatnya hingga saat akhir malam tiba, beliau membangunkan keluarga beliau lalu menyebutkan ataupun menyeru as-salah, as-salah. Jadi di antara orang panggil sunnah kita sebagai ketua keluarga dan sebagainya, kita sebagai suami, kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita ni, selain daripada kita kata kita yang mendahulukan menghidupkan waktu malam, maka jangan kita lupa untuk mengejut ahli rumah kita tu supaya melakukan qiyamul yang sama. Sebab kadang-kadang setengah orang dia mampu nak sembahyang berjemaah di masjid sore-sore dia. Sampai waktu sembahyang dia pun start motor mari. Sampai waktu subuh dia bangun, dia start motor mari. Kadang-kadang ahli rumah dia ni orang panggil salah satu daripada kecuali kita juga. Kita mengabaikan ahli rumah kita. Mungkin ada anak-anak kita yang dah besar-besar, yang dah remaja, tak ada lelaki dan misalnya. Jadi duduklah anak-anak tengok televisyen, tengok benda-benda yang terbaik, tengok buat perkara-perkara yang lara lah kita kata. Ayah mari masjid, molek dah. Jadi satu benda lagi, kita kena upgrade sepanjang tahun baru ni. Bukan setakat diri kita buat kebaikan, bahkan kita kejutkan juga ahli rumah kita, isteri kita, anak kita ni untuk sama-sama melakukan ketaatan dan juga kebaikan. Baik, Ad-Dhahhak berkata, aku mendapatkan satu kaum, mereka merasa malu kepada Allah di gelap malam kerana banyaknya tidur. Itu dahsyatnya para salaf. Kedua, itu cara yang pertama. Kedua, tidur di awal malam, bila tidurnya dirasa cukup, maka orang bersangkutan bangun dan solat di sisa malamnya. Sufyan As-Sawri berkata, ia hanyalah awal dari tidur. Bila aku bangun, maka aku tidak tidur lagi. Itu cara yang kedua. Cara pertama tadi itu seperti mana Sayyidina Umar buat lah.
Buat ibadat ngatuk tidur, lepas tu bangun sambung pula ibadat ngatuk tidur pula, sehinggalah waktu fajar. Yang kedua tidur dulu, kemudian bangun di penghujung malam dan tak tidur-tidur lagi. Kemudian kata Imam Al-Ghazali lagi, keenam menghidupkan malam dengan qadar 4 atau 2 rakaat. Kami meriwayatkan dari Nabi SAW bahawa beliau bersabda, sallu minal lail, sallu arba'an, sallu raka'atain. Salatlah di sebahagian malam, salatlah 4 rakaat, salatlah 2 rakaat. Jadi ni sekurang-kurangnya kita kata macam sebelum-sebelum ni lah. Kita semayalah 2 rakaat selepas daripada semaya fardu isyak tu sebagai tanda sekurang-kurang kita dah melakukan solatul lail. Sama ada solat ba'diyah isyak ataupun ditambah lagi dengan sembahyang sunat yang lain, sembahyang sunat witir dan sebagainya lah. Maknanya kena ada juga bahagia sebagai orang yang mengambil waktu malam untuk didirikan sembahyang ahlul lail. Kemudian kata Imam Al-Ghazali lagi yang insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang seterusnya, keenam menghidupkan malam dengan qadar 4 atau 2 rakaat. Wallahu taala alam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana min as-sifatil mazmumah wa zayyina bi sifatil